Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, bertemu kembali di Samdar pukul 3.30 petang, siaran secara langsung melalui Samdar setiap hari insya-Allah. Dan promosi bulan Jun kita masih berlangsung sehingga 30 Jun ya. Kita promosi kita sesiapa yang menonton secara live ya, menonton live kita ini dan sharekan kepada 5 grup, kita akan bagi hadiah ya. Untuk laki-laki kita bagi dia perfume untuk laki-laki, dan untuk perempuan kita bagikan hadiah perfume untuk perempuan. Okey. Ini dua hadiah ini percuma ya. Dua barang ni kita bagi secara percuma. Secara percuma untuk sesiapa yang menonton live ini dan sharekan kepada 5 grup. Okey. Hai, selamat petang. Boleh masuk dulu, boleh masuk, dan sesiapa yang dah pun join boleh tolong sharekan seberapa banyak yang kita boleh share. Pertama sekali, kalau kita tolong share, kita dapat pahala sebab sama-sama membantu sesama Islam. Okey, itu yang pertama. Kita share, kita dapat pahala. Share dengan ikhlas ya, share dengan ikhlas dapat pahala. Kalau tak share pun tak apa, tak berdosa sebab dia perkara yang harus ya. Boleh buat dan boleh tak buat. Dan kalau kita share dengan ikhlas dan kita akan dapat pahala. Selain daripada itu, kalau share kepada 5 grup dapat hadiah, pahala dapat, hadiah pun dapat. Okey, setiap hari pukul 3.30 petang di Samdar secara langsung. Insya-Allah sesiapa yang share kepada 5 grup, kita akan bagi hadiah percuma sehinggalah penghujung bulan Jun. Sebab itu adalah promosi. Okey, petang ni kita nak bagi tips sedikit untuk peniaga-peniaga baru yang nak berniaga. Orang-orang baru yang mula nak berniaga, berjinak-jinak dalam perniagaan, terutamanya perniagaan online. Sebab kalau offline sekarang ni kena fikir 1000 kali lah, bukan fikir 2 kali ya. Kena fikir 1000 kali kalau kita nak berniaga offline. Pertamanya sekarang memang tak boleh buka kedai lah, kalau kedai biasa, kecuali kedai-kedai yang berteraskan ekonomi. Maknanya kedai tu kalau tak buka, ramai orang akan terjejas lah. Yang itu saja yang boleh buka ya. Kalau setakat kedai-kedai biasa macam kedai-kedai elektrik, kedai-kedai gadget, semua tak boleh buka ya. Jadi mari, assalamualaikum kepada yang baru masuk, boleh tolong sharekan ya. Kalau share 5 orang kita bagi hadiah, kalau perempuan kita bagi yang ini ya. Dan kalau laki-laki kita bagi yang ini ya. 5 grup saja kita bagi hadiah. Kalau lebih daripada 10 grup, hadiahnya lagi besar. 5 botol sekali. Tadi dapat satu-satu, sekarang dapat 5 botol sekali. Okey, tip untuk peniaga-peniaga baru. Peniaga baru yang baru nak mula perniagaan, baru nak mula berniaga, tak kiralah sama ada dah ada barang ke, belum ada barang ke, ya, baru nak fikir-fikir nak berniaga ke, ya. Sebab apa, perniagaan sekarang dia berbeza daripada dulu. Kalau dulu kita nak berniaga, kita kena fikirkan pertama, barang apa nak berniaga. Okey. Itu kalau dulu kita nak berniaga. Yang kedua, kita kena fikir kat mana kita nak berniaga. Kawasan yang strategi lah. Dan yang ketiganya, kita kena fikir berapa bajet untuk kita berniaga. Ya, berapa bajet kita. Sebab apa, kalau kita sewa kedai, almaklum kalau kedai sekurang-kurangnya 2+1 ya. 2 bulan deposit sewa dan plus 1 bulan yang current. Kemudian kita kena duit api, duit air, kemudian renovation kedai. Banyak modal. Belum berniaga, kita dah kena keluar
modal itu kalau perniagaan secara offline, ya. Jadi fikirkanlah, ya, perniagaan secara online dan perniagaan secara offline. Kalau sekarang ni lebih eloklah perniagaan online. Sebab apa? Sebab apa? Pilihan sekarang ni orang kita memang terpaksa pilih perniagaan online. Jadi orang yang berniaga offline pun dia sekarang beralih kepada perniagaan online. Online ni maknanya apa? Kita berniaga secara maya, ya. Berniaga dalam talian. Kalau dulu sebelum COVID-19 kita ada juga dengar dalam perniagaan dalam talian, ya. Contohnya KFC, McDonald, ya, ayam mas, banyak lagi lah, banyak lagi. Supermarket pun ada buat macam Tesco, ya. Dah ada dah sebenarnya perniagaan online ni daripada dulu-dulu lagi, ya, daripada sebelum COVID lagi dah ada perniagaan online, cuma dia tidak berapa popular. Tidak popular dan tidak meluas seperti sekarang. Sekarang ni perniagaan online dah jadi meluas. Okey. Kenapa saya kata dia jadi meluas? Sebab kita terpaksa, ya. Orang yang ada perniagaan offline pun dah terpaksa berniaga secara online. Kalau dulu kita tak pernah dengar lagi rasanya sebelum ni orang berniaga ikan, ya, berniaga ikan secara online. Tapi sekarang rata-rata orang berniaga ikan semua dah berniaga secara online. Ya, dan ada seorang daripada Rompin ni, seorang anak muda, ya, dia bekerja sebagai kaki tangan kerajaan, ya, tapi sekarang dah berhenti kerja. Tahu apa dia jual? Dia berniaga apa? Udang saja. Berniaga udang galah, ya. Berniaga udang galah, udang, ya. Berniaga udang. Tapi tahu berapa jualannya setiap bulan? Kadang-kadang kita terperanjat, ya. Terperanjat melebihi 1 juta ringgit setiap bulan. Cuma berniaga udang secara online. Ya, perniagaan udang secara online sampai dia berhenti kerja lah. Ya, dia berhenti kerja, ya, dan teruskan perniagaan. Alhamdulillah. Kalau 1 juta sale sebulan tu kita boleh kira lah, congak-congak lah orang kata, ya. Paling-paling tak ada pun kalau perniagaan ni, kalau kita ambil gross income ni katalah 25 ke 30% lah. Ya. Katalah 25%. Kalau 1 juta bermakna 250,000 sebulan. 250,000 tolak overhead, tolak apa ni, orang kata belanja minyak, belanja pekerja apa semua. Apa semua katalah pendapatan bersih 150,000 sebulan. Okey tak? Berniaga online, okey tak? Berniaga online saja, tak perlu kita nak pergi ke pasar, tak perlu kita nak orang kata penat-penatnya, kita cuma duduk depan handphone. Lepas tu kita bentangkan, mungkin kalau berniaga udang tu dia adalah udang, ya. Ada udang lah. Ada udang kat depan dia, dia tunjukkan gambar udang dia, lepas tu dia buat live, ya. Buat live macam ni. Orang yang menonton semua tengok, oh, kita nampak udang tu segar, jadi kita pun nak, ya. Cuma dia pasaran dia mungkin taklah berapa jauh. Kalau Rompin mungkin kawasan-kawasan Rompin dan sekitar-sekitarnya lah. Tapi sebenarnya teknologi sekarang, kalau perniagaan macam itu dah boleh kita hantar keluar, ya. Hantar keluar. Sebab apa? Masa saya di Sabah dulu, saya pernah berada di Sabah selama 3 tahun, daripada tahun 2002 sehingga 2005, ya. Di sebelah Kudat, ya, dan di sebelah Semporna dia ada gudang-gudang yang memproses makanan-makanan laut, ya. Contohnya udang, kebanyakannya udang lah. Udang, lobster, ya, sotong, dia dibekukan, lepas tu diekspor, ya. Ramai daripada orang-orang Semenanjung pun, ya, orang-orang Semenanjung yang pergi sana, ya, beli udang di sana, ya, beli udang di Sabah. Sebab apa udang di Sabah ni? Sebab satu yang agak popular, ya.
sampai di airport pun ada jual. Di airport pun ada jual udang. Dia dah siap beku kan masuk dalam airport. Dan lepas tu bila kita nak, dia tahu kita naik kapal terbang kan. Jadi dia ada satu packaging khas lah. Packaging khas. Tapi murah. Sebab apa? Sabah masih murah daripada Semenanjung. Kalau tahun 2000, lebih kurang 2004, 2003, 2002, udang kertas yang putih tu, yang besar tu. Kalau di sini harganya lebih kurang 60 ke 70 ringgit sekilo masa itulah ya. Tapi di Sabah baru lebih kurang dalam 20 ke 30 ringgit sekilo. Ya, udang kertas yang besar ni ya, baru 20 ke 30 ringgit sekilo. Kalau kita pergi ke sana, pergi ke Kota Kinabalu atau mana saja di Sabah ya. Masa di airport tu dah ada dah udang tu disiap dalam freeze ya. Kita cuma pilih berapa kilo kita nak, lepas tu kita bawa ke Semenanjung, kita bawa balik ke sini. Contohnya daripada KK sampai ke KLIA, penerbangan lebih kurang 2 jam setengah ya. 2 jam setengah sampai ya. Lepas tu daripada KLIA, contohnya kita balik ke Ipoh atau balik ke Johor Bahru, mengambil masa lebih kurang lagi 2 jam setengah. 5 jam. Tetapi dalam masa 5 jam tu, udang tadi yang dalam frozen tadi, dia belum lagi lembik ya. Belum cair lagi ya. Itu keistimewaan dia ya. Jadi soal packaging sekarang tak ada masalah. Sebab tu orang berniaga secara online ni dia boleh berniaga apa saja. Dia tak perlu nak fikir dulu, nak berniaga ikan macam mana nak berniaga online nya, nak berniaga udang macam mana berniaga online nya. Boleh. Jadi teknologi semua dah ada, jadi kita boleh sedangkan daripada Sabah. Dan ada pula saya jumpa satu syarikat tu dia ekspor ke Jepun ya. Dia ekspor ke Jepun dan udang tu masih hidup. Kita bayangkan udang daripada Sabah sampai ke Jepun, dibuka di sana sebab dia nak letakkan di dalam dia punya aquarium dia, masih hidup. Bayangkan macam mana udang daripada Sabah sampai ke Jepun masih hidup. Ataupun kebanyakan udang ataupun lobster yang besar tu. Dan ikan, macam ikan kerapu ya, ikan laut lah ya, kebanyakan yang diorang tangkap hidup, yang masih hidup ya, dan dieksport ke luar negara hidup ya, sampai ke sana pun masih hidup. Bayangkan, masih hidup lagi pun boleh sekarang ni, tak ada masalah ya. Perniagaan jarak jauh secara online dengan udang yang segar, dengan ikan yang segar pun tak ada masalah. Jadi kita nak tahu sekarang apa rahsia dia, macam mana rahsia dia berniaga online. Kalau dulu kita dengar je, dengar orang tu berniaga online, orang ni berniaga online, berniaga untung. Tapi kita tak pernah belajar. Kita tak pernah belajar macam mana untuk berniaga online. Sebab apa kita tak belajar? Sebab dalam masa tu kita belum lagi dalam keadaan, orang kata apa? Terpaksa. Ya, kita belum dalam keadaan terpaksa. Tapi sekarang dalam keadaan pandemik COVID-19, dalam keadaan bencana wabak COVID-19 ni, yang mana kita seluruh dunia bukan kita di Malaysia saja, seluruh dunia terpaksa lockdown, terpaksa dikawal pergerakan. Kita tidak sebebas dulu. Tak boleh bebas macam dulu, boleh berniaga suka hati. Orang boleh keluar suka hati. Tak. Dah tak ada lagi. Dan kalau masa PKP 1 dulu, 1.0 mungkin kita ingatkan perkara tu berlaku sebulan, 2 bulan atau 3 bulan ya. Tetapi sampai sekarang sudah setahun 3 bulan ya. Lebih kurang berapa? 15 bulan. Daripada bulan 3 sekarang dah bulan 6. Bulan 3 dan bulan 6 lebih kurang dalam 15 bulan dah kita ya, setahun lebih. Masih lagi keadaan masih terpaksa lockdown ya. Jadi nak ataupun tak nak, mahu ataupun tak mahu, rela ataupun tak rela ya, rela ke tak rela ke terpaksa ya. Jadi kata apa seorang penyanyi tu, rela dalam paksa, ataupun paksa dalam rela, tak macam mana lah, okey. Jadi kita terpaksa rela, sama ada kita nak atau tak nak, kita terpaksa berubah kepada perniagaan online. So okey, untuk peniaga baru lah, untuk peniaga baru,
yang nak berniaga secara online, ya. Nanti kita akan invite dalam satu kolam, ya, satu WhatsApp ataupun Telegram group, ya, macam mana kita akan bagi tip-tip untuk peniaga-peniaga online. Jadi untuk sementara bolehlah WhatsApp ke nombor yang tertera tu. Nanti kita akan buat grup untuk belajar berniaga secara online. Okey. Sebenarnya berniaga online ni taklah susah. Dia tak susah, tak sesusah cara perniagaan offline, dan modalnya pun taklah sebanyak perniagaan offline. Kalau berniaga offline ni kita terpaksa mikirkan macam mana nak simpan stok, ya, macam mana kita nak sewa kedai, ya, macam mana kita nak renovate kedai. Banyak modal ni. Banyak modal. Sebelum berniaga pun kita dah keluarkan modal yang sangat banyak, ya. Tapi perniagaan online ni kita boleh buka bila-bila masa. Bila-bila masa, di mana saja dan apa saja barang yang kita nak jual. Kalau bulan ni kita jual katalah barang A, tak boleh jalan walaupun strategi kita dah buat, ya. Kita boleh tukar barang B tanpa melibatkan kos yang banyak, ya. Kita boleh berniaga barang C tanpa melibatkan kos yang banyak. Tetapi di dalam strategi perniagaan, kalau boleh kita stick kepada satu produk, ya, dan kita fokus. Kita fokuskan kepada produk yang apa yang kita nak jual. Cuma yang perlu kita belajar macam mana cara marketing. Sebab marketing online ni dia sebenarnya ada teknik-teknik dia. Teknik-teknik perniagaan online ni dia perlu belajar dan perlu dipraktiskan. Okey, teknik pertama yang paling penting, ya. Sebab saya daripada tahun lepas mula-mula berjinak dalam perniagaan online ni, saya nampak di sini, ya, teknik yang paling penting di dalam perniagaan online ni adalah macam mana kita nak bagi orang nampak. Macam mana kita nak bagi tahu orang tahu kita berniaga. Ya, sama juga kalau kita berniaga secara offline. Ya, pertama kita kena cari tempat yang strategi. Jadi secara online ni pertama sekali kita nak tahu target dia di mana. Di mana target dia kita nak pergi. Sama juga kalau offline kita tempat yang strategi. Kedua, macam mana kita dah pergi ke satu tempat yang strategi. Contohnya kalau di Seremban ni satu tempat yang strategi, Bandar Senawang lah, ya. Bandar Baru Senawang. Ya, itu tempat strategi. Kalau sekarang ni lah di Seremban ni. Tetapi walaupun di tempat yang strategi, tapi kalau kita tak dapat menarik perhatian orang sekeliling, ya, tak dapat menarik perhatian orang sekeliling untuk tengok pada kedai kita, maknanya barang kita orang tak nampak juga. Bila barang kita orang tak nampak, tak juga boleh menjana pelanggan, ya. Jadi kita kena ada strategi macam mana untuk bagi orang nampak. Tak kira lah sama ada kita buat brochure, poster, ya, ataupun diwar-warkan melalui radio, ya, macam-macam cara kalau perniagaan offline. Jadi di sini di dalam internet, di dalam perniagaan online pula sama juga dengan perniagaan offline, kita kena war-warkan, ya. Kita dah berniaga, dah ada perniagaan, dah ada barang untuk berniaga, dah ada tempat kita nak berniaga, ya. Sebab kalau dalam online tempatnya dekat rumah lah. Kalau yang dah ada office tu boleh kat office sebab tak adalah gangguan banyak sangat seperti di rumah. Tapi kalau yang tak ada office, jangan risau. Tak perlukan office, duduk kat rumah je dah cukup. Boleh berniaga kat rumah, ya. Kalau yang tak ada, yang dah ada office tu tak apa, teruskan buat kat office. Dah ada tempat berniaga, ya. Dah ada barang nak berniaga. Tapi kalau kita tak war-warkan perniagaan, ya, kita tak dihebohkan, tak bagi tahu orang, tak ada juga pelanggan. Sama juga perniagaan offline. Perniagaan offline kita dah ada kedai, kita dah buka kedai, tapi kita orang negeri sebenarnya kata ontok duduk dalam kedai, duduk dalam kedai tanpa kita hebohkan kepada orang sekeliling, ya. Susah juga nak dapat pelanggan. Harap walk-in customer. Kita walk-in customer ni maknanya orang yang lalu depan kedai. Ternampak, sini ada kasut cantik. Dia pun pergi singgah tengok kasut cantik kita, ya. Tapi kalau tak ada orang lalu, tak ada. Jadi macam mana kita nak bagi tahu orang bahawa kita ada berniaga dan barang ini kita berniaga?
kita kena war-warkan lah. Kita kena war-warkan, sama ada kita gantung banner ya, di sekitar jalan raya, ya, ataupun di tepi-tepi di jiran-jiran, kejiran semua, ya, bagi tahu kita berniaga di situ. Baru orang akan datang tengok kedai kita di situ. Tapi secara online berbeza. Cara penyebarannya tu berbeza, tak macam secara offline. Offline lagi teruk sebenarnya, lebih teruk. Kalau kita tak ada pelanggan, niaga offline ni, kita dah sewa kedai. Ya, bulan pertama kita bayar sewa kata 3,000 sebulan untuk sewa kedai je. Barang kita dah simpan stok kata 20,000. Kemudian sewa kedai lagi 3,000 tiap-tiap bulan. Bulan tu kita dapatlah mungkin 200 ke 300 ke. Bayar duit api je lah. Untuk bayar duit api sajalah. Sewa kedai tak lepas, duit bekerja pun tak lepas. Takkan kita seorang-seorang nak tunggu di kedai pagi sampai petang, sampai malam, ya. Tetapi berniaga online berbeza. Kalau kita sebagai dropship, kita tak perlu modal 1 sen pun. Kalau kita sebagai dropship, tak perlu 1 sen modal pun. Kalau kita sebagai orang kata owner produk ataupun founder, ya, kalau kita dah ada produk, kita boleh jadi founder lah, owner produk, ya. Itu perlulah modal, tapi modal pada produk sajalah. Modal pada produk, contohnya kita jual kain batik lah, ya. Okey, kain batik, kita pergi dekat Kelantan beli 1 kodi kain batik, modalnya katalah 300 ringgit je lah. Tak ada sewa bulan-bulan. Kita tak perlu bayar sewa kedai setiap bulan, ya. Kemudian tak perlu bayar duit api, duit air setiap bulan, sebab kita duduk kat rumah, kita bayar duit api, kita bayar duit air untuk kita api dan air rumah kita lah, ya. Kalau pun kita sebagai founder, ya, tapi kalau kita ni dropship je, tak perlulah modal apa-apa. Sebab di dalam dropship ni dia cuma perlu kita war-warkan, kita sebarkan, kita promosikan, ya, barang melalui online. Meniaga online melalui media sosial dan apa saja media yang kita ada lah, ya. Dan kita tak perlu modal tambahan. Contoh macam ni sekarang saya tengah live di dalam FB, ya. Saya tak perlu modal pun, saya tak ada bayar pun FB RM100 ke RM200, kecuali kalau saya ambil iklan dia lah, FB ad, baru saya kena bayar. Tapi saya tak, sekarang ni kita buat ni secara percuma, ya. Tapi orang akan tengok, cuma bezanya trafiknya mungkin perlahan lah, sebab saya orang baru, ramai lagi yang tak kenal, ya, belum nampak saya lagi. Jadi trafik tu perlahan. Sama juga perniagaan offline. Kita mula-mula buka kedai, orang tak nampak lagi. Jadi orang yang lalu lalang pun belum lagi tahu, ya, trafiknya slow. Bila trafiknya slow, sama juga, cuma bezanya sana saya kena bayar sewa, sini saya tak bayar sewa. Ini kelebihan perniagaan peniaga online. Jadi kepada peniaga baru atau siapa-siapa yang nak cuba berniaga, bolehlah untuk berniaga. Macam saya di sini, macam kami ada offer, kita open untuk dropship, ya. Sesiapa untuk nak jadi dropship, ya, boleh PM kepada nombor WhatsApp yang tertera, ya, boleh PM kat sana. Cuma perlu berikan nama, alamat dan email, ya, nombor telefon dan email, ya. Pendaftaran percuma. Untuk dropship pendaftaran percuma. Tuan-tuan tak perlu simpan barang, tak perlu simpan stok. Kita akan bagikan copywriting, kita akan bagikan macam mana cara untuk promosi. Tuan-tuan cuma copy paste. Copy paste, bukan copy paste, ya. Kita copy paste. Copy ayat tu, ayat yang kita akan bagi nanti, dan pastekan kepada tuan-tuan punya blog ke, FB ke, apa ke. Dan apabila berdapat customer, ya, tuan-tuan cuma bagi tahu kami, dan kami akan postkan barang untuk customer tuan-tuan. Kami akan postkan barang, tuan-tuan tak perlu buat apa-apa, ya. Duit post pun kami bayar, tuan-tuan cuma ambil bahagian tuan-tuan je. Maknanya
kalau satu produk tu untungnya 10%, ya, contoh ya. Tapi kita akan bagi mungkin dalam 15%, ya. Contohnya katalah 10%, ya. Maknanya kalau satu produk RM100, tuan-tuan ada RM10. Contoh ya. Kalau sehari tuan-tuan boleh buat 5 jualan, tuan-tuan dah ada RM50 sehari. Sambil-sambil santai-santai, ya. Tak payah simpan stok, tak payah keluar modal, ya. Kalau 10 hari dah RM500, sebulan dah RM1,500 tambahan. Tak payah simpan stok, tak payah pening kepala, ya. Copywriting kami bagi, ya. Ke mana nak post kami bagi, dan nanti kita akan buatkan satu Telegram channel yang mana kita akan bagikan percuma grup-grup WhatsApp dan juga beberapa e-book secara percuma, ya. Boleh WhatsApp kepada nombor yang tertera. Okey. Untuk mengakhiri siaran pada hari ini, sebab saya punya handphone tak boleh lama-lama, ya. Kita nak cerita sedikit tentang ini antara produk yang kita war-warkan sekarang, yang terlaris, yang sangat-sangat laris pada masa sekarang. Ini kita namakan minyak wangi bauan 5 waktu. Minyak wangi bauan 5 waktu ataupun aura 5 waktu. Kenapa kita sebut aura 5 waktu? Sebab dia, pertama, satu set ni dia ada 5 botol. Satu set ada 5 botol, ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 botol dalam satu set. Sebab tu kita katakan 5 waktu. Sebab apa kita katakan 5 waktu? Sebab dia mengikut waktu-waktu solat. Di sini contohnya kita ada untuk solat subuh. Kita ada untuk waktu zuhur. Ya, kita ada untuk waktu asar, kita ada untuk waktu maghrib, dan kita ada untuk waktu isya. Kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita buat macam itu? Bukan saja kita nak buat, bukan saja kita nak susahkan orang, tak ada, ya. Ini bukan satu penganiayaan, tak ada. Kita buat bersebab. Sebabnya, okey, kejap ya. Oh, saya punya bateri dah habis. Bateri dah habis pula, ya. Sekejap. Saya nak sambungkan kepada bateri power. Okey. Tak apa. Kita tak ada dalam stand, kita terpaksa pegang handphone begini. Okey, sebab apa kita buat macam ini? Ini kita namakan sebagai aura subuh. Sebab dia kita buatkan khusus untuk waktu pagi. Khusus untuk pagi sebab apa? Waktu pagi ni kita selalunya mengantuk, ya, badan rasa belum segar, ya. Sebab kita waktu pagi ni kita selalu mengantuk lah, ya. Jadi dengan aura subuh ni, kita akan rasa badan kita rasa segar dan mengantuk kita akan berkurangan dan mungkin hilang, ya. Okey, ini untuk aura subuh, dan kita ada untuk aura zuhur. Ya, aura zuhur ni dia istimewa, ya. Selain daripada boleh menghilangkan mengantuk, dia juga adalah anti stres. Ya, anti stres. Ini aura zuhur, ya, dia anti stres. Sebab apa? Kita dah penat bekerja, selalunya kita akan mula stres, ya. Daripada aura zuhur, kita ada aura asar. Ya, aura asar ni juga dia more kepada anti stress, ya. Lebih kepada anti stress dan juga untuk kita punya kesegaran semulalah, kesegaran tubuh badan. Dan kita ada aura maghrib. Ini untuk aura maghrib ni kita lebih juga kepada anti stress dan juga penseimbangan, balancing, ya. Balancing di antara aura negatif dan juga aura positif, ya. Ini aura maghrib, dan kita ada aura isya. Ini aura isya, aura ketenangan. Kita panggil dia sebagai aura ketenangan. Sebab apa? Dengan aura isya ni kita rasa tenang, kita rasa nyaman, kita rasa damai. Ya, ini aura isya, ya. Kita rasa tenang, ya, kita rasa tenang. Ini aura isya. Sebab tu kalau kita nak pakai ini, bukanlah kita masuk waktu isya kita pakai, ya. Dia sesuai untuk masa sebelum kita tidur malam. Ya, sebelum nak tidur malam,
sebelum kita masuk kelambu, budak orang sekarang tak pakai kelambu sebelum kita masuk bilik, ya, kita pakai aura isyak, ya. Orang kata aura isyak ni, selain daripada dia memberi ketenangan kepada kita, dan dia juga memberi satu semangat untuk waktu malam, ya. Okey, lepas tu kita kalau susah nak tidur pun kita boleh pakai ni, insya-Allah mudah tidur malam. Okey, ini aura isyak. Okey, kita ada 5 haruman 5 waktu. Selain daripada kita juga ada okey. Kita juga ada ini Barakah Fomen. Ini untuk laki-laki. Ini untuk laki-laki, ya. Untuk laki-laki sesuai sangat untuk sesiapa yang perlukan keterampilan hebat, ya. Keterampilan hebat untuk laki-laki, ya. Dan juga ini untuk perempuan. Untuk perempuan ni dia jangan risau. Tak apa, baunya tidaklah terlalu tengit orang kata, sehingga menarik perhatian laki-laki, ya. Baunya sangat soft tetapi wangi. Baunya sangat soft tetapi wangi. Ini aura untuk wangian untuk perempuan. Okey, itu saja untuk petang ini. Sesiapa yang berhajat untuk memiliki barangan daripada Barakah, boleh klik link yang ada tertulis di sana, ada link sana, ya. Klik saja link itu dan dia ada penerangan tentang produk dan juga macam mana cara untuk membuat pemberian. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada besok jam 3.30 petang di Samda, dan nantikan untuk hadiah-hadiah percuma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.